Ibunya terus dihantar juga ke rumah orang-orang tua. Ibunya diantar ke rumah orang tua walaupun rumahnya 3 tingkat. Tidak ada ruang untuk ibunya di rumahnya. Okey, ini kita katakan pada Umi lah. Secara zahirnya, yang hatinya kita tak tahu. Okey, kerana menurut sangat perintah isteri. Isteri kata, saya tak sanggup nak jaga ibu awak. Disebabkan ungkapan tak sanggup itu, maka suami terus sanggup menghantar ibunya, ibunya ke rumah orang-orang tua. Ini yang kita katakan sedih, yang paling sedih. Ingat, giliran kita nanti akan datang. Itu yang pertama. Kedua, kita kata siapa yang paling layak kita sayangi, maka tidak lain dan tidak bukan adalah suami dan isteri kita. Bila kita kata suami dan isteri kita, ramai orang baik dengan isteri orang tapi santun dengan isteri orang, tapi tak santun dengan isteri sendiri. Ramai isteri yang santun dengan suami orang tapi tidak santun dengan suami sendiri. Ini yang kita katakan pelik bin takjub. Orang yang boleh baik, boleh tertib, boleh berkelakuan paling baik, paling lembut dengan orang lain tapi tidak dengan orang seisi rumahnya. Maka mari kita semak kita yang bekerja di pejabat. Kita layan majikan kita macam layan bos kita. Kita layan majikan kita sampai tak ada suara tinggi langsung. Lembut, santun, manis, ya saja. Balik rumah tengok suami macam suara harimau je. Suara singa saja. Ini masalah besar. Sebab itu kita katakan jangan sampai suami kita jadi nombor 2 daripada bos kita. Kerana bos kita adalah bos di pejabat. Suami kita menentukan syurga kita di akhirat. Sebab itu sekali lagi, kalau kita tadi kita kata ibu bapa kalau sudah berkeluarga, ibu bapa kita dan ibu bapa mertua. Selalu pesan kalau kita perempuan, tidak hormat dengan mertua, ayah dan ibu kepada suami, bermakna kita nak rosakkan syurga suami. Kalau syurga suaminya rosak, sedangkan suami itu adalah pembekal syurga kita sebagai isteri. Maka sekali lagi, mengapa ibu mertua itu harus dijaga lebih daripada mak kita sendiri? Kerana dia adalah syurga kepada suami kita. Okey? Dan suami kita adalah syurga kepada kita. Semua kunci-kunci syurga. Kunci syurga suami pada mak dia. Kunci syurga kita pada suami kita. Okey? Sebab itu sekali lagi, bukan bermakna abaikan mak isteri. Tidak. Bukan begitu maksud Umi. Kalau boleh kita nak angkat, sama-sama penting. Sama-sama baik. Sama-sama unggul. Sama-sama kita sayang. Sama-sama kita jaga. Supaya kita tidak nanti dipersoalkan di mana-mana. Bahawa kita mencuaikan bersepihak dan meningkatkan yang sepihak. Itu yang pertama. Kedua, tolong sayang. Katalah yang kita paling sayang adalah suami kita. Maka orang yang paling layak dapat layanan paling baik dari kita bukan majikan, bukan tetamu. Okey, kita dah terbalik kong. Orang yang paling baik, paling layak mendapat layanan terbaik kita adalah suami kita, anak isteri kita. Tapi kita tak tahu macam mana jadinya. Kerana tak kuatnya akidah, tak kuatnya dakwah agaknya dulu-dulu, tak kuatnya kita punya penegasan. Sebab itu kata seorang penulis ataupun kata-kata seorang pemimpin dari barat, okey. Siapa ke namanya dia? Lord dia lupa namanya. Dia kata apa? Islam is the best religion. Islam adalah agama terbaik. Okey. Lord Bernard Shaw nama dia. Lord Bernard Shaw. Okey. Dia kata apa? Islam adalah agama paling baik, the best religion in the world. Okay. Tetapi the Muslim, okay,
the Muslim is the worst follower. Okay? Ini yang kita takut ni. Kita mengaku Islam tapi kita tak nak ikut cara Islam. Sebab itu tadi kita kata Lord Bernard Shaw kata apa? The best religion is Islam. Okay? But the Muslim being the worst follower. Mana mungkin orang Islam nak jadi baik. Ini pun kalau dah banyak kajian-kajian, kami tak nak mengulangnya lagi. Okay, kajian-kajian yang menunjukkan pada setiap negara, negara mana yang nombor 1, negara mana yang nombor 2. Kita nombor 30 berapa, entah panjang ke bawahnya. Malah Arab Saudi nombor 40 lebih ke bawah lagi. Maka sekali lagi untuk menggambarkan pada kita yang mengaku Islam tapi Islamic way-nya tak ada. Islamic way-nya tak jelas. Islamic way-nya belum cukup dan belum kukuh. Maka akhirnya kita apa? Hormat tamu. Hormat tamu betul. Sangat dialu-alukan hormat tamu. Tapi jangan sampai hanya singgah di tamu. Kalau tamu pakai cawan cantik, tapi sampai kat suami pakai kolej je. Okay? Sedangkan orang pertama yang kamu mesti hormat adalah suami. Dan orang pertama yang suami kena hormat adalah isteri. Selepas mak ayah tadi. Selepas mak ayah ialah siapa orang yang paling layak kita sayang? Suami dan isteri. Suami sayang isteri, isteri sayang suami. Okay? Tetapi mengapa hari ini perceraian melambat-lambat? Setiap 13 saat. Itulah 13 saat. Setiap 13 minit sehari. Ini kajian yang dibuat oleh berbagai agensi, NGO-nya baik, kerajaannya baik, JAKIM-nya baik. Menunjukkan setiap 13 minit satu perceraian berlaku. Artinya dalam masa 1 bulan, ada berapa banyak perceraian? Dalam 1 tahun, ya Allah, Akbar, ya Karim. Kalau kita sempat meninjau ke mahkamah syariah, pagi-pagi penuh. Okay? Macam ada penyanyi nak datang. Kes-kes yang didengar di mahkamah. Kerana apa? Menuntut itu, menuntut ini, macam-macam itu menuntut saja. Kerana kita seronok menuntut, tapi tidak seronok memberi. Okay, walaupun suami isteri, anak ada berderet-deret dah. Tapi di mahkamah tetap tidak memberi apa yang dituntut. Dia nak menuntut apa yang dia nak saja. Tapi tak peduli apa orang lain tuntut. Ini pun masalah. Sebab itu sekali lagi, kekuatan yang kita nak angkat hari ini. Kalau nak layan orang dengan baik, tolong layan suami dengan baik. Okay. Kita layan tamu baik-baik. Ya Allah. Layan orang luar baik-baik. Cakap dengan orang luar santun-santun. Ya Allah, dengan manis mukanya. Layan jiran tak salah. Kerana jiran termasuk salam senarai orang yang patut kita sayang. Tapi yang pertama tadi. Pertama, layan mak ayah sebagai raja. Jadikan mereka raja-raja dan ratu-ratu. Itu yang kita katakan apa? Untuk mencari keberkahan dalam hidup. Jadikan mak ayah kamu, ini ulama kata, jadikan mak ayah kamu itu ratu, raja. Disediakan apa yang patut, diberikan apa yang dia mahu, dipenuhi semua kehendaknya, diberikan layanan terbaik, diberikan apa yang patut disayangi, bukan diberi atas dasar tanggungjawab, tapi diberi atas dasar sayang.